Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa a'udzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, tanbihun walau farraqal maliku zakata saqata sahmul 'amil thumma in inhasara al-mustahiquna wa waffa bihimul malu lazima ta'mimuhum wa illa lam yajib wa lam yundab walakin yalzamuhu i'ta'u salasatin min kulli sinfin wa illam yakunu bil baladi waqtal wujubi wa minal mutawattinina aula. Hadirin sekalian, syukur pertama sekali Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dia, dengan ihsan dia semata-mata masih memberikan kelangsungan hayat atas kepada kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Syukur kita, nikmat diberi kita, nikmat yang sangat besar, itulah nikmat Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah. Dengan nikmat Islam Allah Ta'ala beri ini, dapat pula kita menjadi taat, jauhkan maksiat. Dengan limpah kurnia Allah Ta'ala dibesarkan kita dalam keluarga yang Islam dan masyarakat Islam. Alhamdulillah. Syukur diberi kepada kita pula keinginan dan kehalubaan untuk nak belajar, faham ajaran Islam ni, supaya kita benar-benar faham perjalanan agama Islam. Alhamdulillah. Syukur dengan Islam kita dapat ni pula diberi kita untuk dahagakan iman, nak belajar dan faham dan mengenali Allah Ta'ala, macam mana untuk boleh dapat beriman kepada Allah Ta'ala, hadir hati ke Allah Ta'ala, faham ke Allah Ta'ala, faham akidah, berhubung dengan bab ketuhanan, faham akidah bab kerasulan, dan dia diberikan kita taufik hidayat pula untuk ikut petunjuk dan hidayat Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan malam ni boleh hadir untuk solat maghrib berjemaah, dan dapat pula insya-Allah kita nak manfaatkan pertemuan malam ni, meneruskan bacaan daripada kitab Fathul Mu'in insya-Allah. Kita nak bicara ni ada sekalian seterusnya, setelah kita selesaikan perbincangan mengenai asnaf yang 8. Ni nak bicara mengenai satu kebolehan yang ada pada orang yang milik harta. Istilah dalam masyarakat dipanggil malik. Untuk pemilik harta ni, dia sendiri harus pada dia untuk dia mengagihkan zakat dengan sendirinya dia. Satu di kita nak bicara ni, kata dia tambihun ay hadza kalamul nabihu liman ghafala. Ini satu penjagaan bagi siapa yang ikut lupa dalam masalah ni, kalau tak pernah belajar ke Tuhan. Kita apa, walau farraqal maliku, jikalau mengagih-agihlah oleh seorang pemilik harta, dengan sebab tu dia keluar zakat pula. Dia mengagih ni zakat, kan zakat. Saqata sahmul amil,
gugurlah oleh habuan amil. Ke asnaf 8. Salah satu daripada 8 tu ialah amil. Amil ni adalah petugas yang ditugaskan oleh pemerintah yang ada kuasa untuk memungut zakat. Jadi bila pemilik harta, dia bagi dia dengan dia sendiri, dia tak serah pada amil. Jadi atas istilahnya tetap dia kena bagi pada asnaf. Itu satu hal. Dan asnaf tu asal 8. Antara 8 tu amil. Tapi bila dia bagi, tak perlulah amil. Pasal bukan perlu petugas untuk mengagihkan zakat. Pasal dia yang agih zakat tu sendiri. Jadi zakat tu tak bahagi 8, tapi bahagi 7. Itu yang maksud dia, gugurlah habuan amil. Siap, mudah je. Dan tak boleh malik ni, pemilik harta ni, dia lantik amil bagi pihak dia. Maksud lantik amil ni, ada orang katalah dia yang diharapkan untuk mengagihkan zakat ni, dia lantik satu orang, kata dia ni, kau tolong agih ni habuan kau. Katalah dia ada 800, 100 tu dia ambil, ni habuan kau, macam mana? Kau sekarang aku lantik sebagai amil aku. Tak boleh. Tak sah lantikan amil daripada bukan pemerintah. Dia sub. Bila dia bagi, sabuan amil tak ada. Dan dia tak boleh lantik. Pasal kebolehan untuk melantik amil ni hanya diberi pada pemerintah. Bila kata amil ni, maksudnya petugas yang dilantik oleh orang yang mempunyai kuasa pemerintahan. Yang tu saja boleh sah untuk jadi amil. Jadi kalau kita lantik ada orang untuk tolong agihkan zakat, yang tu bukan amil. Soal, nama apa? Kadam, KD, Kuli, Wakil. Itu kita wakilkan kepada dia untuk dia tolong agihkan habuan zakat kepada siapa yang sepatutnya terima. Jadi wakil bukan amil. Jadi bila wakil ni kalau istilah kita dalam fiqh, wakil terima orang panggil kenuri apa seumpamanya, bukan dapat upah. Wakil ni adalah orang buat kerja atas jalan sukarela. Mereka adalah sukarelawan. Jadi tak ada apa-apa bayaran lah dapat pada wakil. Jadi tak adalah buat amil kat dia. Jaga sikit tu, pasal bab-bab zaman dah ni, bising bab ni. Pasal istilahnya, bagi zakat ni, kalau kita agih sendiri satu hal ni, kita bicara tentang ni lah. Tapi kalau bagi pada pemerintah lah. Kalau dilantik di pejabat agama atau lantikan daripada pemerintah untuk jadi amil khas, sama ada amil harta atau amil zakat, jadi sah lah lantikan tu. Dan syarat amil ni antaranya orang Islam. Tak boleh lantik amil di kalangan orang kafir. Masalah kita lah ni, bunyi duk bising-bising lah ni apa? Shopee, kutip amil, jadi amil. Shopee jadi amil. Touch and Go jadi amil. Tu saya berani kata, lah ni urusan agama, pelak. Saya tak tahu nak kata apa. Pelak. Habis. Saya tak tahu nak kata apa. Tak ada arah nak cakap. Cakap tu semua salah. Memang salah. Dia orang ni tak ambil Islam lagu mana tu. Kalau saya nak bagi macam ni lah. Ni pandangan saya lah. Apa masalah dia orang ni? Saya kata satu je. Jahil, tak pernah belajar. Mengikut apa yang ulama ajar dalam disiplin kitab-kitab yang telah dikarang oleh ulama. Dia pakai beribu tahun dah, tuan. Dia tak nak pergi ngaji. Dia buat kalau tak diri. Itu masalah dia. Kita bersoal lagi, kau siapa? Ada PhD. Di mana kita tak ada PhD? Tak semestinya pula orang ada PhD semua betul. Kita tengok keliling kita pun, orang ada PhD, kebanyakan ada PhD tu yang sewil-sewil tu. Umur ya itu kan. Siapa dia tu? Pergi semak lah siapa dia yang sewil tu. Baik. Selesai dah bab tu. Summa in hasara al-mustahiquna. Kemudian kata dia atas nak sebut sahabat amil gugur. Lepas tu bila kita nak agih ni nak bagi siapa? Kata dia in hasara al-mustahiquna. Jika boleh dihitung dengan tertentu, mustahil in hasara ni katanya boleh dihadkan berapa?
Katalah misalnya kampung kita ni, kawasan ni Korea Sentosa ni, asnaf ni ada 9 orang je. Contoh lah kan. Ada 9 orang. 9 lah. Dalam 9 tu, macam kategori lah. Katalah tak ada mu'alaf pun. Orang buta pun tak ada. Contoh lah saya bagi saat. Tak ada pun nak Ibn Sabil. Yang ada apa? Fakir, miskin. Mukatab tak ada. Jadi mana yang tak ada tu gugur. Gugur. Jadi 9 orang tu kalau ikut yang ada tu fakir, miskin, orang buta. Ni buta apa? Buta ahlong. Ahlong. Buta ahlong. Jadi buta ahlong, buta lah namanya. Macam mana pun kena nasihat sikit. Yang kopi cari utang riba tu buat apa? Bengong bengap tak ke mana langsung. Yang tu kena berbuah kat ayat tu. Bengong bengap tu kena sebut. Maksud apa? Zaman ni tu kata orang dah tak kerti nak muamalah macam mana. Bila susah je, dia cari bank lah tempat bergantung harap. Orang susah menghadap orang taklah. Dia susah menghadap bank. Bank pula bukan bank Malaysia, bank Bengong. Apa maksud bank Bengong tu? Tolong syarah sikit. Saya selalu sebut. Apa? Ni kawan ni memang duk jerit sama ke? Dia tak boleh repair sikit. Memang bunyi macam dia. Ganggu sikit. Apa saya nak sebut tadi? Bank Bengong tu lah kan. Kenapa bank Bengong? Pasal ada muamalah riba. Masalahnya bila sebut loan pinjam ni riba lah. Bahkan lah ni kalau kita semak betul-betul muamalah yang ada, walaupun nampak guna istilah Islamik. Antaranya yang memang dipakai bahasa Islamik sebut Ar-Rahnu misalnya. Penin. Saya carah panjang. Saya sebut pening pun padahal lah kan. Kata apa? Zaman ni tu kalau saya kata pelak lah muamalah. Bakidah pun masalah, bak pekah masalah, bak tasawuf masalah. Allah. Usah hati dia. Orang yang duduk pejabat agama satu hal, yang rakyat satu hal, yang orang mengaji pun satu hal, universiti satu hal. Tih dia dengar. Hadanallah ila siratil mustaqim. Macam mana pun belajar, kena belajar. Siapa tak nak belajar tu satu hal pula kan. Untuk dah belajar pula, bukan semua orang boleh faham pun. Lepas tu yang bersungguh-sungguh ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita bersungguh-sungguh nak jaga agama dia, dan kita betul-betul ikut syariat dia. Bahkan ada khabar gembira daripada Nabi SAW. Dia kata, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Siapa yang dijaga, dihidupkan sunnah aku. Sunnah ni bukan gosok gigi je, bukan. Sunnah ni syariat dia. Sunnah besar akidah dia. Sunnah besar ni adalah tasawuf dia. Kalau buh pindah dengan bahasa gitu. Ni sunnah dia paling besar sekali. Siapa yang boleh jaga syariat tepat dengan kaedah yang ni ajarkan oleh Nabi SAW. Inda fasadi ummati, ketika rosak dah umatku, kata Rasulullah. Yang cerita rosak umat ni bukan saya. Saya tolong khabar je. Rasulullah maklum dah kat kita. 1400 tahun dulu lah. Dia kata ketika rosaknya umat aku ni, siapa yang boleh ahya sunnati ni, hidupkan sunnah aku. Jaga berakidah. Tak nak langsung berakidah dengan berakidah merepek ni. Mengaji betul-betul. Jumpa Tok Guru, susah payah belajar. Jalan jauh-jauh. Belanja besar sekalipun. Nak pergi belajar yang faham betul-betul tepat macam mana yang dikendaki oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Mana tahu. Tengoklah siapa yang ngajar. Siapa Tok Guru tu. Waktu pekahnya. Dia bukan kira kesenangan hidup. Yang penting adalah balik esok akhirat sana senang. Banyak kita dia tak prinsip tu. Dia kira sini senang. Dia tak tahu sana susah, dia tak tahu. Dan pula bukan saja hak syariat zahir. Bersama tu nak perjalanan batin pula. Maksudnya apa? Macam mana nak tauhid murni sungguh pada Allah Ta'ala. Sehingga tak ada langsung sifat-sifat mazumah ni. Tak ada ujub, tak ada riak, tak ada sum'ah. Dia ni sebenarnya, tasawuf ni, dia adalah sebenarnya kaedah untuk melancarkan perjalanan akidah tauhid kita Allah Ta'ala. Macam mana nak beramal supaya dengan amal tu tepat dengan ajaran tauhid. Itulah tasawuf. Dia adalah pemantapan kata akidah sebenarnya. Itulah ilmu tasawuf. Macam mana nak praktikkan kita duk buat ni supaya tepat dengan akidah, dengan syariat yang kita buat. Di samping tu ada kesan sampingan orang puji orang ni lah. Ada kesan orang puji orang sebut baik kita masyhur, glamour, popular. Macam mana? Sikit pun tak ada dalam hati kita untuk cari
yang selain pada Allah Ta'ala, melainkan apa kita buat tu semata-mata syariat redha Allah Ta'ala. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin. Yang itulah kita kena mengaji. Tapi zaman lah ni, susah hati lah kita tengok. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayah kita, bagi kita jalan yang betul-betul kita pun duk minta dah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan orang-orang yang lurus. Ni, orang yang kamu beri nikmat ke atas mereka. Ditafsir daripada ayat Quran lain. Ulama ambil ayat Quran tu menafsirkan siapa dia ulaika allazina an'ama Allahu alaihim ni, siapa yang orang yang diberi nikmat ni siapa? Mereka ni ialah ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Jalan orang soleh, jalan orang syuhada, jalan siddiqin, jalan para nabi. Zaman sekarang pewaris nabi. Macam mana nak faham satu-satu? Soleh macam mana, syuhada macam mana, siddiqin macam mana, pewaris nabi macam mana? Memang ada ulama-ulama kita ajar satu-satu kursus perjalanan macam mana nak jadi soleh macam mana. Kalau kita duduk makam soleh ni pun mudah dah. Bukan saja amal soleh, nak kena duduk makam soleh, beriman soleh, amal soleh. Besar-besar sekali kita belajar dalam duduk soleh ni bukan amal soleh. Rukun besar sekali bukan amal. Rukun besar sekali iman soleh. Iman soleh ni macam mana kedudukan iman soleh? Kena pergi duduk kursus. Masa pendek bukan nak dan nak cerita semua. Baik. Jadi kalau boleh dihinggakan al-mustahiqun, orang yang berhak terima zakat ni, kata dia wa wafa bihimul malu, dan cukuplah, sempurnalah dengan mereka itu mustahiqin ni malu oleh harta. Hartanya memang kalau kata bagi 8 boleh bagi 8, dan bagi 8 tu munasabah untuk setiap orang ada habuan dia boleh buat sesuatu dengan harta tu. Itu maksud cukup. Cukup. Kalau RM7 bagi 8, orang 8 kupang, itu istilahnya tak wafah. Istilah bahasa diterjemah tu tak cukup. Tak cukup. 8 kupang boleh apa tuan-tuan? Nak beli aiskrim apa? Banana split pun tak boleh. Banana split pun segi 4 kupang tu. Saya mana tahu. Adalah, tahulah. Aiskrim ni bukan budak-budak. Kadang kita tak makan pun bagi beli anak makan. Banana split pun segi 4 kupang. Aiskrim Malaysia pun RM1 lah ni. Tambah dia buat yang special sikit, sebatang RM2.5 pun ada. Apa cerita ni? RM7 nak bagi asnaf 8 nama benda ni. Kalau kita bagi sendiri buang ambil bagi 7, seorang RM1. Lah. Kalau ada 10 orang seorang RM10. Gagah juga RM10. RM10 tu dia dalam kategori wafah jugalah. Maksudnya ada sesuatu boleh beli lah. RM10 boleh lah bagi beras 5 kilo. Ada juga lah boleh bagi lah. Boleh lah bagi garam RM10 10 kilo garam apa? 5 kupang. Boleh lah setahun makan tak habis garam. Garam lah, garam negara elok buat melawak tu macam habis. Tapi kalau ikut sarapan pagi makan roti candai, telur mata, lepas tu sarang burung pula. Mana cukup makan 2 orang. Sajalah buat gitu apa cerita. Makan pula pergi kedai western, order tu air pula, air pelik-peliknya. Apa ni? Teh tarik buih, apa nama? Volcano, apa nama tak tahu lah ni, tak reti saja. Tahu apa nak? Milo dinosaur. Kita orang tua-tua ni tak pandai kan. Zaman lah ni macam air apa kan. Pilih tak air limau, campur timun, campur kerek, campur susu. Pelik-pelik. Buat bancuh je. Ada kedai macam tu. Kawan saya ada seorang bancuh air. Dia kata buat aja. Ada. Harga berapa gila-gila. Ada. Pasal dia. Pegaga, campur timun, campur kerek, campur susu. Buah limau tak boleh tagur dengan susu. Biji-biji kan tu. Kata dia manis lebih. Manis lebih pula. Dia lancikang ada. Lancikang pula. Yang ada telur puyuh punya. Ada. Lancikang telur puyuh. Main. Apa cerita makan tu. Yang tu kalau RM10 tak jadi benda. Nak cukup nak cerita wawafa bihimul mal. Baik, apa jadi kalau orang yang layak terima zakat ni boleh dihadkan, dia tertentu berapa orangnya, boleh dihinggakan. Bilangannya pula tak banyak, tak ramai.
Macam mana? Lazimah ta'mimuhum. Harta pula cukup. Wajib semua kena bagi. Dah bilangan pun sikit, 7 orang je. Duit pun ada 800. Semua dah kena bagi. Tak bagi lagi, kesian pula. Ada yang melopong je tak dapat. Kan? Tapi kalau ramai, berapa orang bagi miskin? 800. Orang jenuh pula bayar. Nak agih setiap orang kena bagi RM1, duit ada 800. Bukan dia, macam apa? Harta tu tak manfaat ke dia. Macam mana nak agih? Dia sebut lagi. Baik, wa illa, sekian tidak. Maksudnya kalau dua perkara di situ. Tak mana? Kalau orang yang layak terima zakat ni tak boleh nak dihinggakan. Pasal ramai sangat. Tu. Tambah musim-musim COVID ni, yang kena buat kerja, berhenti kerja, yang tak niaga, orang tak kedai, orang tak beli, meniaga pun berukui. Buka kedai makan, tak ada orang beli makanan kantoi, beli udang apa semua demo yang sapu, tak ada orang masuk kedai. Contoh lah, kedai mana tak tahu lah, bagi contoh tu. Ada orang meniaga tu. Jual nasi lemak, tak ada seorang pun singgah kan. Nasi lemak, nasi kabu, semua orang takut nak singgah. Tambah pula dimomokkan kedai ni, penjual dia ada COVID. Habis kawan tu. Siapa pun tak datang nak beli. Tutup kedai. 5 hari meniaga, 1 hari kalau 300 modal. 5-3 dah 1,300, 1,500. Bengkek kan tuan, 5 hari 1,500. Masak sedekah. Larat nak sedekah 1,500 sehari. Botak kepala. Jadi nak sebut cerita macam mana? Ramai mustahik tu. Pergi semak lah macam mana nak duduk status dia tu. Dipakai ke miskin ke orang berhutang ke macam mana. Saya nak bagi contoh saja. Tapi kadang-kadang ni dah juga. Lagi COVID, lagi meniaga maju. Rancak ke apa? Yang ni order. Untuk esok pun orang order dah. Pagi, sarapan order 500 pinggan dah ada. Tengah hari 500 pinggan. Cakotiao. Western malam 500 pinggan. Jenuh masak, tak cukup bagi tangan pula. Sampai tolak order siapa? Sorry lah, tak ada minta. Tak cukup lah, order dah penuh lah. Nak kalau esok lusa, kulat, tunggin. Siapa? Tak ada nak buat. Tangan pun ada 4 kerat je kan. Laki bini yang meniaga. Contoh kan. Apa dia tu entah dah. Lam jajib. Okey, jadi kalau tak boleh nak dihingakan terlalu ramai. Satu. Yang kedua, wa illa tu maksudnya sekian tidak, maksudnya harta tu sikit kan. Kata dia lam yajib, tak wajib. Lam yajib apa? Lam yajib ta'mimuhum, tak wajib kita bagi semua. Tidak. Dan walam yundab, dan tak disunatkan pun. Tak ada kaedah dia, janji semua merasa RM1 pun RM1 dah. Tidak. No. Berzakat tidak orang ni. Zakat ni mesti dibagi dengan kadar istilahnya boleh mencukupkan dia sesuatu. Kalau dia ada anak bini, bagi 5 kilo beras misalnya. Adalah 5 kilo beras, ada sesuatu kan dia. Itu istilah, ada sekurang-kurang untuk nama istilah wafa bihimul mal. Maksudnya harta tu boleh mencukup, boleh melegakan mereka sesuatu. Kalau kupang-kupang lagi lah. Istilahnya harta tu terlalu sedikit. Lakin akan tapi kata dia jalzamuhu ita'u salasatin min kulli sinfin. Jadi kalau kata ramai sangat, harta pula tak cukup, kata dia lazim akan seseorang yang keluar zakat ni ita'u salasatin, beri 3 orang min kulli sinfin, bagi setiap asnaf. Ambil dah gugur pasal dia bagi sendiri. 7 tu katalah mu'alaf pun tak ada. Lagi apa? Sabilillah tak ada, pasal orang pergi perang tak ada. Kita dah belajar lah 8 senang tu. Kita tengok balik 38 tu, kita buang satu tak. Ambil lah, tak ada, dia bagi sendiri. Perang sabilillah tak ada. Mukatab, mana ada mukatab dah, hamba lah ni mukatab. Lepas tu berhutang, semua berhutang, tapi semua boleh bayar sedekah je. Contoh kan. Jadi apa lagi yang tinggal? Fakir, miskin, musafir. Adalah orang musafir, tapi musafir ni pergi makan angin, pergi Hong Kong, pergi Hanyai, pergi Langkawi je tak bayar. Kau ada budak yang nak pergi mengaji, pergi pondok, tak ada orang nak sara, belanja tak ada. Ini bagi fakir, miskin, sabilillah, Ibnu Sabil tadi. Untuk kau ada orang hutang, 4 je lah. Senang yang agak relevan lah ni. Mu'alaf tak ada, muqatab tak ada,
Sabilillah pergi perang tak ada. Siapa tu tak ada. Amil dia bagi ni. 4 dah tak ada. 4 je lah. Itu pun kalau ada 4-4. Kalau tidak bagi miskin je lah. Dan kenali elok-elok siapa bagi miskin. Mengikut kaedah yang telah kita belajar. Sebab bagi miskin pun dhaif sangat amalan ni. Orang yang memang berwajib untuk dia faham bagi miskin pun dia pun tak faham bagi miskin. Itu masalah. Tu saya tak tahu nak kata macam ni. Kalau bodoh tak reti mengaji kadang orang pergi belajar. Tapi bab agama ni bodoh dia buat tak tahu dia boleh bodoh dia buat bodoh. Pakar-pakar dia tak nak jumpa. Dia buat pakar sendiri, ikut pelotok dia sendiri lah, bagi takrif sendiri. Itu yang kita tengok merapu tu. Tu yang bagi Shopee, kutip zakat. Touch and Go, lagi siapa? Maybank apa. Semua tu kan kutip zakat. Berapa habuan dia bagi tak tahu lah. Mesti ada sama habuan ambil. Betul Maybank siapa punya? Ahmad Razani punya. Syed apa? Syed Bukhari punya, kan? Tu Hamid Omar punya. Ke Chong Chong Chow, Cha Go Tiao, Hua Ta Tao, Cha Mo Liao. Shopee siapa punya? Macamnya Jaya Anwar Alif punya. Bagi Cina. Tu yang kita penena zaman ni. Apalah. Yang online tu satu hal lah kan. Banyak benda, ada benda kita sebut tu. Yang ni bagi pula kan. Tahu lah. Buat maker lah. Nak buat agama ni. Lepas tu Rasulullah cerita tu betul. Memang wasak dah umat aku ni, memang wasak semua. Wasak. Saya bukan apa nak tuduh-tuduh, tapi benda tu kita bila belajar, kita faham, kita akan dapati memang Rasulullah kata wasak tu memang wasak. Orang yang tak faham, dia takkan rasa dia dalam keadaan wasak tu. Ya, tak masalah wasak ni, pencuri dia tak rasa dia orang dia wasak. Dia pun kata aku terpaksa mencuri. Inilah jalan aku cari rezeki. Lagipun Allah yang izin dengan aku untuk mencuri. Kalau tidak takkan aku berjaya. Kalau tidak mesti kamu mencuri, keras aku. Yang ni berjaya kata dia. Berapa kali dah lepas. Tak pernah kena tahan. Elok je semua. Ambil clean. Tak dapat dikesan pun. Buka pintu pun buka. Elok je. Masuk. Seolah-olah macam dia restui. Oh. Ditakdir azali lagi aku boleh masuk rumah orang. Ni semua rezeki dah tertulis azali. Bukan aku yang nak. Tapi inilah takdir Allah Ta'ala pada aku. Ayat power. Power tapi bengong nak mampu. Dia kata, dapat lah ni. Dia kata, rosak dah umat aku tu rosak. Rosak kan? Jadi tak wajib untuk mengatakan kalau harta sikit, orang nak bayar diberi pula ramai. Tapi kena bagi, asalnya kena bagi 3 kumpulan min kulli sinfin wa ilam yakunu bi baladin. Dan 3 orang ni kata dia, wa ilam yakunu sekalipun 3 orang tu, saya bagi setiap asnaf tu, mereka ni tidak ada di dalam negeri yang kita nak bayar zakat. Katalah kat sini ni masa kita nak bagi dia, tak ada apa. Pergi ziarah mentua dia pasal baru ni ziarah mak dia ke apa, siapa? Covid baru ni tak boleh keluar, nak bagi surat apa semua, polis tak bagi. Ni pergi balik kampung. Ni kita nak bagi zakat ni. Tak ada. Tak ada buat apa? Simpan habuan dia tu. Yang sepatutnya dia dapat tu. Sekalipun dia tak ada dalam negeri, pada waktu wajib kita bayar zakat tu, kita dah belajar juga tu, waktu wajib zakat nak kira asnaf macam mana. Mesti kira asnaf yang ada pada waktu wajib zakat tu, itulah asnafnya. Wa minal mutawattinin aula. Dan kita beri kepada orang mustautin tu lagi aula. Berbanding dengan orang mukim. Ataupun orang musafir. Orang musafir tempat kita, dia susah. Ataupun orang mukim. Orang mukim ni bukan mustautin lah. Isu mustautin bermukim pun zaman ni, orang mengong lah. Sebab ni. Tambah isu-isu Covid ni kan. Saya boleh kata macam mana, sampai tak dipeduli lah mustautin mukim ni. Tak ada. Ayat ni apa? Jumaat 6 orang. Terdiri daripada jawatan masjid. 30 orang jawatan masjid. 23 orang jawatan masjid dan pegawai masjid. Jawatan masjid bukan semua mustautin. Sedangkan Jumaat tu nak bagi sah tu mesti mustautin. Dalam mazhab lain pun mustautin. Macam mana boleh di lepas tangan jawatan kuasa yang dipilih? Jawatan kuasa bukan semua mustautin. Betul ke saya cakap? Betul. Macam mana jawatan kuasa bukan mustautin tapi dia dipilih untuk dirikan Jumaat?
Syarat pula tu, dia bukan saja mustaqim, mesti dia kamil. Fatihah dia betul. Tahiyat dia betul. Tak ada cedera, dia mengaji. Akidah jangan Wahabi. Wahabi tak sah sembahyang. Tak boleh Syiah. Mesti sembahyang pula betul. Ada tomak ninah. Kalau tomak ninah pun tak ada, sembahyang Jumaat apa benda ni? Nak lepaskan fardu kifayah orang tu. Kalau 40, ngam-ngam. Seorang kalau kentut, kalau habis, batal semua. Tadi nak cari tu orang yang betul-betul. Orang kata apa, orang jaga sungguh agama ni. Tapi tak ada pula pilih, kriteria pilih ni tu. Dia macam telah diperbodohkan syarat tu. Tapi kalau SOP ambil nama, ambil suruh, ketat ni, apa. Tapi dalam bab mustaqim macam tak ada je bodoh, relax. Macam tak ada apa-apa, relax lah brother. Relax lah bro. Itu kot bahasa dia. Macam tak ada ambil, macam tak ada kena-kena. Macam agama ni tak ada susah-susah, relax lah. Agama ni senang je. Tahulah, tu kata kalau kita orang yang ambil berat, jaga semua hukum akam ni, itu tanda maksudnya orang Ta'ala beri kita nikmat sangat besar. Siapa yang orang Ta'ala bagi ambil ilmu ni betul-betul masih lagi ambil ilmu-ilmu yang diwarisi daripada ulama'-ulama' kita yang silam, ambil daripada Nabi SAW dengan disiplin ilmu yang sangat ketat. Kata Rasulullah, man akhadhaha faqad akhadha wafirin. Siapa yang ambil dia dengan ilmu, dengan sebenar, tepat macam mana dia ajar oleh Rasulullah, dia telah ambil satu habuan yang sempurna. Kita nak ambil yang sempurna tu. Yang apa? Yang cokya ni, yang cepca ni tak pakai. Orang tu bahasa ilmu kayu tu. Cepca, cokya apa. Baik. Selesai. Dan disebut 3 tu pun masalah ataupun isunya kalau harta tu banyak. Kalau RM7 bagi 3 orang, kita kata bagilah lebih RM9, kita nak bagi 3 orang, satu sinpin. Ini macam mana? Kalau ikut tu yang masyhur sebut ulama', kalau tekat segantang beras, memang dia zakat berterah. Zakat tu berterah lah maksud saya. Kita pula seorang, bujang turun ni, kita nak bagi zakat RM7, dia berterah. Ambil segantang, takkan nak bagi 10 orang. 2 orang pun rasa tak badan. Jumpa seorang, nah, ambil. Cukup. Kalau berterah. Kalau kita ramai, dengan anak bini, dengan kita 10 orang. Cik 10 orang. 10 orang tu dia tak senang sebut tadi tu. Kalau kata ada 4 senang tu, ada fakir, miskin, orang berhutang, waktu ada Ibnu Sabil, orang anak musafir misalnya, nak pergi belajar, duit tak ada, ataupun dia terputus belanja ke. Kalau itu tak ada, pun 3 je. 3 ada 10 orang, bagilah. 3, 4. Maksud 3, 4 tu 3 orang, 4 orang. Itu senang. Kalau boleh yang zakat tu yang wajib tu infak dah bulan Ramadan lah, bagilah lebih. Bagi RM10, bagi beras. Bagi beras segantang. Alah, belilah 5 kilo banyak mana ya pun kan. Bagi. Dah bagilah sikit sangat. Memang RM7 ni sikit sangat. Baik. Wala tasdaini min kulli sinfin wasalisu mawjudun lazimahu aqallu mutamawwalin warman lahu min mali. Baik. Yang ni asal hukum dia sebut. Ya. Jikalau pemilik harta ni dia bagi 2 orang je, min kulli sinfin. Katalah ada 4 sedap tadinya ada, tolak sabilillah, perang tak ada dah. Hamba mukatab tak ada dah. Lepas tu amil tak ada pasal dia bagi sendiri. Lepas tu apa sebut tadi ya? Mu'allaf tak ada dah. Orang yang tak ada tu tinggal 4 je tu. Kalau dia bagi setiap satu-satu tu dua orang, wasalisu mawjudun. Padahal orang yang ketiga memang ada. Memang ada orang ketiga untuk layak diberi tu. Lazimahu aqallu mutamawwalin. Wajib dia kena beri sekurang-kurang untuk benda nama harta. Warman lahu, sebagai bayaran lahu kepada malik, orang yang pemilik ni, min malihi, ambil daripada harta malik tu sendiri. Sepatutnya kena bagi 3, dia bagi 2 orang, dia tak patuh SOP. Untuk nak minta balik pada orang yang telah dia bagi, tak kena. Untuk macam mana? Dia kena bayar ganti rugi, cukupkan juga 3 orang. Ini isu kita sebut, ada dia boleh bagi 3 tapi dia cuai, dia bagi 2. Dia kena ganti daripada duit dia sendiri, bukan duit zakat.
untuk cukupkan juga, mesti satu kumpulan daripada asnaf tu 3 orang. Kau tengok kitab. Yang ni kita baca Fathul Mu'in. Kalau kita baca kitab majmuk apa yang besar-besar tuan-tuan, banyak lebar dia cerita satu. Orang yang urus dalam bahagian ni, dia kena baca kitab macam tu lah. Carilah tu guru yang pandai. Boleh faham saya sebut apa kan? Tuan-tuan dengar macam ni pun rasa tuan-tuan kata, tak kena je buat agama dia. Betul tak saya cakap? Kalau tuan-tuan boleh kata gitu, kalau agak saya punya perasaan macam ni, lagi saya baran dia. Saya dah lama tahu benda ni. Kalau tuan-tuan dengar pun, awak dia orang tak kerti sangat. Awak. Bak lain pandai pula. Kalau COVID ke, vaksin ke, vaksin bukan main. Tak bukan layak untuk cerita bab macam ni. Memanglah aku bukan pakai vaksin. Tapi aku nak cerita hukum. Hamba bukan kerti hukum. Doktor pun kadang pening. Doktor pun pening. Doktor kata betul ke virus COVID-19 ni pandemik ke pandemic? Orang tu yang tu. Doktor pun pening. Ni memang bahaya ke flu biasa je? Sebenarnya lagi ringan daripada batuk kering, daripada darah tinggi. COVID-19 ni bukan apa, 7 hari baik. Bayang tak? Bukan baik sikit, baik sepenuhnya. Bukti dia menteri tu yang masuk tu, menteri yang bagi kopiah tu. Tak faham sudah? Menteri bagi kopiah merah tu. Dia tulis buku lagi, COVID-19 dia. Ingat ke dia cerita apa? Cerita virus ke apa? Rupanya dia cerita dia masuk ubat. Betul dia boleh lepas dalam masa hari ke-8 tu. Bebas. Sembuh sepenuhnya. Tak payah kena kebet. Pun tak payah. Yang tunjuk ni 11 minit, 15 minit lepas kena vaksin macam mana? Temu ramah, saya bangga saya jadi orang pertama kena suntik vaksin. Pak tombang tu. Mampus terus pun ada. Sajalah saya sebut benda itu kan. Pasal apa? Benda sekarang ni. Tu pun Malaysia gede-gede nak pergi beli dah. Ya Allah, ujian pun belum lulus lagi. Gede-gede beli dah. Bayang no, pelak tak pelak. Kalau saya nak mau pelak lah. Awak lah tak kerti mata tu. Apa masalah dia orang ni? Sahmul amil. Baik. Jadi dia kena bayar. Kalau sepatutnya kena bagi 3, dia bagi 2 je. Dia bagi 2, bagi 3 lah. Asal bagi hukum bagi 3. Walau fukida ba'dul salasa rudda hissatuhu alal baqi sinfi. Kalau katalah diluputkan sebahagian daripada 3. Katalah misalnya fakir ada seorang je. Miskin ada 3. Jadi fakir tu kalau katalah nak bagi seorang-seorang tu 100 zakat dia. Jadi yang 100 itu bagi 3. Yang satu ni katalah fakir tadi ada seorang je. Miskin ada 3. Yang 3 tu bagilah 100 bagi 3. Lepas tu yang fakir ni ada seorang. Seorang tu 100 bagi dia seorang. Berarti apa? Dah dia tu dia punya. Pasal asal 8 asnaf tu, asalnya 8 ni, keberangkalian untuk 8 dapat ni, kalau kata ada 8 tu, dia pun bahagian atas kaedah yang sama. Daripada harta zakat tu bagi 8. Tu asal kaedah. Ini tajuhu. Jadi kita bagi kepada dia, yang tu pun jika dia berhajat. Kalau sampai pada tahap tu, kalau kata misalnya orang berhutang, bila bagi kat dia, saya ada hutang RM50 je, saya cukup RM50 ni, selesai dah hutang saya. Yang lebih saya tak boleh ambil, haram saya ambil. Saya ada hutang RM50 je, saya boleh kena ambil RM50 je untuk bayarkan hutang saya. Terima kasih. Jadi bagi sampai RM500 ni, mana boleh RM5,000? Saya tak boleh terima RM5,000. Saya boleh terima RM50 je. Yang ni yang kata kena ajar iman dulu, sebelum ajar aman. Orang ada iman macam mana? Bagi pun dia tak nak. Tak boleh, haram saya ambil dia zakat. Maksud apa? Saya bukan ambil dia zakat. Saya punya hak RM50 je, hutang saya RM50 je. Mana nak cari orang ni? Melainkan orang yang memang betul-betul dapat iman, dapat latihan iman, baru dia dapat macam ni. Kalau lagi tak, yang dah atas tu dia buat jatuh, dia ni. Pakat dengan siapa pun tak apa. Janji aku dapat pakat. Janji aku menteri besar. Contoh. Janji aku dia janji. Itu pun muncul lah tak pakat dengan Cina mata sepek. Dengan car mata sepek tu. Tak faham tu lah. Benda saya sebut tu.
Wailah. Jadi kalau katalah fakir itu sebenarnya dia tak ajak lah sebenarnya. Atau orang yang dia berhutang tu, dia dah selesai dah hutang. Saya dah habis hutang. Jadi orang berhutang tak ada dah. Macam mana? Kata dia, fa'ala baqil asnaf. Dia akan kena agih pada asnaf yang baki. Katalah misalnya ada 4. Masa kita wajib bagi zakat tu ada 4 asnaf je. Lepas tu, dia tengok satu asnaf ni luput. Orang hutang tak ada dah. Selesai dah hutang ni. Waktu kalau saya sebut tadi, ada RM900. RM900 itu bukan bagi 4. RM900 itu bagi 3 lah pula. Pasal satu sinfin dah tak ada. Satu asnaf dah tak ada. Kalau kita perhati tu, nampak? Orang kata apa, pola keedah nak membagi tu. Kita dah dapat satu cara berfikir. Oh, macam ni ke? Keedah bagi zakat anak tu. Oh, saya tahu. Saya dulu mula-mula gaji, tuan-tuan, saya kata, oh, macam ni rupanya. Tak susah mana pun. Boleh diakalkan untuk mencari asnaf-asnaf ni. Tapi kita tengok memang sampailah ni, tak kerti-kerti je. Satu kalau dia orang ni, orang tanya, kitab apa yang dia orang bisa pakai untuk faham bab bahagian zakat ni? Tanya tengoklah kan. Kok dia orang bagi kitab tinggi lebih sikit. Dia orang ngaji apa? Fiqhul Muqarin. Beza kan antara mazhab-mazhab kan. Kan dia orang pakar-pakar tu, ahli-ahli universiti, ahli-ahli PhD. Mazhab. Kita tak terikat dengan mazhab Syafi'i. Wow. Macam mana bertanya dia, mazhab Syafi'i kau ngaji kitab apa? Mazhab Syafi'i ni pun tak reti. Macam mana kau nak ikut kitab lain? Terabur. Matematik asas pun tak reti. Macam mana nak belajar matematik tambahan? Turut dia punya bandingan dia. Itulah kan. Boleh faham kan sebab apa kan? Kalau sains biasa, sains paduan yang ada sekali sains tu pun tak tahu, macam mana kau nak mengaji kimia secara khas, fizik, biologi. Turut bandingannya. Baca Quran pun tergagap-gagap, macam mana nak jadi al-hafiz. Macam mana nak jadi ahli kiraat. Beza itu. Jalan pun tegih-tegih, gaut. Macam mana nak jadi pelari pecut 100 meter. Wakil negara pula tu. Mana boleh. Tambah pula untuk elephantiasis pula. Wakil tu. Dalam gaut, elephantiasis pula. Nak jadi lari pecut negara. Macam mana? Bergegar stadium lari. Tepung. Kaki gajah. Elephantiasis lah. Apa tu cerita ni? Haja ke sana sikit. Wa yalzamu taswiyatu bainal asnafi. Sekali lagi kaedah ni sebut. Kata dia wajib menyamakan antara asnaf. Masuk asnaf ni apa? Kalau ada 8, bagi 8. Kalau ada 7, bagi 7. Kalau tak ada 4, 4. 5, 5. Kalau tak ada 1 je. Pakir je ada. Pakir je. Zaman ni, tu yang saya sebut. Dulu pun saya sebut dah. Macam lagu. Memang bukan 8 asnaf lah. Saya silap mau 80 asnaf. Mak ganja, LGBT, lesbian 1, asing lah. Gay 1 lah. Oh, bagi pokok tu je. Pula tu dia bagi macam mana? Dia buat projek. Dia bukan bagi milik individu. Projek apa? Projek ternakan ikan. Berapa? 28 juta. Tanah wakaf majlis agama Islam untuk dimajukan untuk buat ternakan ikan telepia. Dia bagi semua kolam gini. Bela. Bela orang yang tak minat nak bela. Bukan ada kemahiran. Dia beli semua alat-alat macam ni, pam lah, apalah. Tanah dia bagi tong ikan macam ni, pening macam ni, mampus semua habis. 28 juta. Asal dia zakat di asnaf tu. Asnaf terbela. Macam mana? Apa dia punya slogan tu? Asnaf terbela. Belakang ni asnaf terbela. Asnaf terbela. Tuan-tuan, 28 juta duit zakat. Lebur gitu aja. Beli peralatan untuk buat projek kolam ikan. Konon-konon nak menghilangkan kefakiran fakir miskin. Rupanya jadi fuqara wal masakin. Habis 28 juta. Ni bukan saya cerita dong. Tuan-tuan nak cerita lokasi saya boleh sebut satu. Berapa tahun dah terbengkalai projek tu. Gini. Perikanan pun tak larat nak ambil. Pasal ikan. Mesti ambil spesies daripada perikanan kan. Ikan tawar apa. Perikanan pula. Peruntukan untuk perikanan. Peruntukan untuk pertanian. Baja, peruntukan. Banyak sebenarnya kan. Tapi mana pergi? Saya saja soal-soal gitulah. Wajib menyamakan antara asnaf.
Wa in kanat hajata ba'dihim asyaddu. Wa in kanat hajatu ba'dihim asyadda. Sekalipun kata dia adalah hajat sebahagian daripada mereka itu lebih bersangatan, lebih berhajat. Jadi kalau satu-satu asal katalah fakir. Kalau angkanya pula boleh dihitung, kata ada 5 orang, bagi 5 orang tu sama. Pasal masing-masing berhak. Masing-masing berhak. Jadi apa kira ni? Bagi berhak sama. Sekalipun yang ni sebenarnya lagi hajat, yang ni kurang sikit, yang ni banyak. Macam mana? Wajib taswiyah, wajib menyamakan. Okey, itu. Yang ni masalah mana kita sebut ni? Masalah mustahikin. Masalah mustahik. Maksudnya mustahik yang disebut mahsurin, inhasara ni. Boleh dihitung, boleh dihinggakan. Berapa orang tu. Pembagian duit pula cukup untuk dibagi pada semua. Wajib menyamakan. Tapi kalau tengok agian zakat yang ada lah. Tadi saya sebut pi. Ni pun saya dapat maklumat daripada kawan-kawan juga. Ada yang kerja bahagian tu kan. Entah apa. Zakat yang ada, bukan semua ni belanja. Yang dibagi sikit je. Bayang tengok dalam seramai-ramai asnaf ni. Dia bagi seorang, apa? Kalau duit raya, siapa biasa jadi amil? Ada 500 orang. 500. Tak pernah rasa tak? Dapat duit raya, duit zakat fitrah seorang 500. Ada? 200? 200 mungkin lah. Sepatutnya lebih pada tu boleh bagi. Untuk mana duit? Dia kata duit ni duit zakat. Duit zakat artinya subur. Dia nak simpan, yang ni bagi. Dia nak labur, buat bangunan rumah sewa, projek pertanian, buat koperasi, kereta sewa, nila. Tu yang antaranya projek ikan. Untuk dengan ni bila maju, harta zakat akan berkembang. Semua orang fakir miskin akan dapat hak mereka. Semua jutawan dah tak ada dah fakir miskin nanti. Habis-habis lembuh itu, mampu habis. Ya, tak dengar saya sebut. Dia orang bukan guna duit asnaf tu untuk bagi pada asnaf secara individu. Yang ni milik mereka sebenarnya. Orang tak boleh berhak. Pihak pengurusan ni, dia tak boleh belanja sikit pun. Pasal dia pengurus saja. Pengurus untuk agih bagi pada siapa berhak. Walaupun bagi sepatutnya beli beras, dia tak boleh beras, dia beli handset, iPhone. Ikut dia. Dia punya. Memang tak apa cerdik. Di atas tak apa cerdik, biar dia tak apa cerdik. Jangan kita tak apa cerdik. Yang kita rasa kita cerdik, kita tak bagi orang. Kita buat projek perikanan, habis 28 juta. Tak payah lah. Saya dengan 28 juta. 28 juta. 28 juta Ustaz. 28 juta. Itu kalau bagi kat pondok 28 juta ni. Aku buat menara tu. KLCC tu. Sikitlah saya sebut-sebut dengan benda-benda itu. Belajar pondok ni semua hidup free. Bagi semua dengan air, dengan aircon apa semua siap. 28 juta bayar tak? Bagi mengaji sampai jadi pandai tu. Mengaji semua free. Untuk mengajar lah. Kita bagi allowance lagi. Ini habis lebuh gitu. Ikan pun mampu. Peralatan ni tinggal begitu saja. Panjang saya sebut tu. Baiklah, tasmiyatu baina ahadisin. Kata dia tak wajib menyama di antara ahadisin. Di atas setiap ahad tidak menyama antara ahli-ahli satu asnaf. Bahkan sunat. Jadi dia sebut menyama antara asnaf ni maksudnya kalau 8 tu, kalau saya sebut asal 8 tu mesti bagi 8 dulu. Kemudian dalam setiap satu daripada 8 tu, adakah kena bagi sama? Ini tak. Bahkan kata dia tunggabu. Jadi kalau tadi saya sebut tu, saya terlajak pergi kepada satu sinfin. Yang ni baru faham maksudnya. Wajib menyama baina asnaf. Menyama baina asnaf maksudnya kalau ada 8 bagi 8. Lepas tu walaupun misalnya fakir miskin lagi ramai apa-apa tak, asalnya 8 bagi 8. Lepas tu fakir misalnya ada 10 orang, tak wajib mesti bagi 10 orang semua sama. Tapi kalau 8 mesti bagi 8. Ayat tu betul kan? Kalau silap ni saya terlajak cakap ni. Kalau asalnya kalau ada 8 bagi 8 tu wajib. 8 asnaf tu wajib bagi 8. Kalau ada 80,000 bagi 10,000 satu asnaf. Lepas tu satu-satu asnaf tu bagi pada asnaf masing-masing. Kalau fakir. Adakah semua fakir miskin yang akan dapat abuan yang sama? Tidak.
Tidak. Itu maksud dia kata wajib taswiyah tadi, tapi tak wajib taswiyah baina ahadis fi. Itu maksud dia. Bal tu bahkan ada sunat aja hukumnya. Wa ikhtara jama'atun min a'immatina, dan telah memilih oleh satu kumpulan ulama dari kalangan pemimpin-pemimpin kami dalam mazhab Syafi'i ni, dia pilih apa? Jawaza sarfil fitrah ila salasati masakin. Dia dah harus mentasarrufkan, mengagihkan fitrah, satu fitrah, kita seorang, segantang tu bagi pada 3 orang miskin, agharihim ataupun 3 orang yang lain-lain daripada asnaf tu, minal mustahikin, daripada orang yang berhak. Jadi tak wajib bagi semua orang, tidak? Bukan segantang tu, kalau ada 8, bagi 8 tu segantang. Lepas tu setiap satu-satu asnaf tu 8 orang, 3 orang, 8 kali 3, 24 orang. Satu gantang bagi 24 orang. Boleh bagi si jemput. Tak, bukan macam tu. Jadi antara yang boleh, kata dia, segantang bagi 3. Bagi 3. Walau kana kullu sinfin aw ba'dal asnafi waqtal wujubi mahsuran fi salasatin fa aqalla istahaqquha fil aula. Istahaqquha fil ula. Jikalau kata dia adalah setiap sinfin, maksudnya setiap bagai, setiap satu-satu asnaf tu, ataupun ba'dil asnaf, sebahagian daripada asnaf ni, waqtal wujub, pada waktu wujub ni dia mahsuran, boleh dihadkan. Misalnya fakir miskin ada 3 orang, orang berhutang ada 2 orang. Kalau dia mahsuran fi salasatin, pada 3 orang saja ataupun kurang pada tu, faqalla istahaqquha fil ula, maka berhaklah pada masalah yang pertama. Masalah pertama ni macam mana? Masalah wajib menyama baina tasbiyah tu. Jadi kalau kata fakir miskin ada 5 orang, fakir 5, miskin 3, contoh. Contoh orang butang 2 orang. Lagi orang yang musafir ada 1 orang. Jadi asalnya bagi 4. Kalau 4 asnaf yang ada. Jadi yang seorang-seorang tu selesaikan semua hajat dia. Kalau hutang, bagi banyak mana hutang yang dia patutnya bayar. Orang musafir berapa belanja yang kena dia pakai. Yang lain tu bagi pada asnaf yang tinggal. Sekali lalu sebut itu. Wa ma yakhussul mahsurina fi saniyati min waqtil wujubi fala yahduru hudusu ghaniyin. Fala yadurru hudusu ghaniyin aw mauti ahadihi. Baik, wa ma yakhussul mahsurin. Mana dia faqala istahqu fil ula. Wa ma yakhussul mahsurina fi saniyati, ya ni tidak jemah pula. Bisa dia tu. Nombor pada apa yang disebutkan tu nanti bermasalah. Wa ma yakhussul mahsurina fi saniyati min waqtil wujub. Min waqtil wujub. Allahumma salli alaihi. Wa in kana kullu sin min ba'd al-asnaf fi waqt al-wujub mahsuran fi salasatin wa aqalla istahaqquha fil ula. Wa ma yakhussul mahsurina fi saniyati min waqt al-wujub susah kira tu nak faham. Allahumma salli. Dia ada beza sikit antara kalau boleh diihsar, boleh dihitung dan dikhaskan berapa bilangan bagi miskin, apa asnaf yang ada tu pada waktu wajib ataupun selepas daripada waktu wajib, baru boleh tahu angka yang sebenarnya. Dia ada beza sikit tu. Lembab sikit pula otak ni pula nak faham tu. Astagfirullah. Allahumma salli. Baca bawah tu. Fala yadurru hudusu ghaniyin aw mauti ahadihim bal haqquhu baqil. Kata dia tak jadi mudarat dengan sebab baru jadi kayanya fakir miskin atau asnaf ni, aw mauti ahadihim, ataupun matinya salah seorang daripada mereka itu asnaf. Katalah ada seorang ni dia wajib zakat. Masa dia wajib zakat tu
memang sedarai ini adalah asnaf. Dia wajib bagi. Cuma tak dan bagi, dia tak mati. Nak sebut mati. Bila mati macam mana? Gugur kan dia? Tak. Pasal masa dia orang ni wajib zakat, memang orang tu asnaf. Cuma dia tak dan bagi. Hak dia ada. Cuma tak dan bagi, mati. Tetap dia berhak untuk terima zakat. Cuma harta tu akan dapat oleh waris dia. Boleh? Faham nak sebut tu? Satu kitab detail kan, dia cerita satu-satu. Cuma ada bab yang tadi tu susah sikit nak faham. Beza tu. Itu satu. Apa lagi nak sebut? Tu masalah mati. Kalau masalah kaya pula misalnya. Sekarang ada orang ni, dia jutawan ni, dia kena bayar zakat. Zakat dia kena bayar 100,000. Ada orang lain pun jutawan pun kena bagi 100,000 sebut. Dia agih. Waktu kawan ni kena zakat ni cukup asnaf apa, cukup haul, cukup haul, cukup nisab, dia kena zakat. Antara ahli zakat tu masa tu katalah si dolar ni. Contoh si dolar. Dolar ni salah satu daripada asnaf. Tapi dengan sebab dia tu jadi asnaf, orang ni bakat bagi, orang ni bakat bagi. Sebelum dia bagi, tengok asnaf tu jadi kaya. Duit dia terhimpun sekarang dengan sebab semua orang bayar zakat, 1 juta. Contoh 1 juta. Kita pun tak ada 1 juta. Tapi dengan sebab tu 1 juta. Tapi masa kita wajib bagi zakat tu, dia salah seorang asnaf yang masuk dalam senarai. Walaupun dengan sebab dia kaya tu, tak gugur hak dia untuk dia terima zakat. Untuk dia dapat. Boleh? Faham? Betul nak bagi faham bekah tu. Faham bekah best kan sebenarnya. Kita tu, detail ulama cerita tu. Bukan jalan. Tu saya kata, ini kitab Fathul Mu'in ni kitab mutawasid nama. Ada kitab Kedah ada dia, ada kitab tinggi dia. Baca kitab lagi besar macam mana? Kita tengok ni macam ni. Detailnya. Detailnya. Tapi dia orang tak mau belajar je, tak mau dengar je. Tak tahulah pasal apa. Semua nak ambil pendapat sendiri je. Ya. Bal haquhu baqin bihali. Bahkan kata dia orang yang kaya ketika orang mati tu pasti hak dia. Pasal sepatutnya ni memang dapat, cuma tak dan dia bagi, dia mati. Ataupun tak dan dia bagi, dia kaya. Tetap dia dapat tu. Lepas tu kalau kita faham tu, waktu wajib zakat tu bila, orang tu jadi kaya bila, semua tu kalau ikut setiap orang individu ni, dia kena tahu hal dia masing-masing. Orang kaya kena tahu dia kaya, orang miskin kena tahu dia miskin, orang fakir kena tahu dia fakir, orang yang berhak zakat dia kena tahu dia berhak zakat, orang tak berhak zakat dia kena tahu dia tak berhak zakat. Jadi kata semua orang Islam sepatutnya kena jadi satu komuniti yang berilmu, yang faham status ni. Zaman sekarang masalahnya apa? Habis jangan kata nak tahu bab zakat tak zakat, apa benda pun tak tahu bab agama. Bab tauhid pun tak tahu, fiqh pun tak tahu, sembahyang pun tak tahu, Quran tak dibaca. Jadi bala besar tu, bala besar kita ni. Orang tak nak bagi COVID, kalau kata COVID tu pandemik, katalah itu. Bala ni sebenarnya supaya kita balik pada agama. Tapi apa yang jadi? Makin kena bala, makin jauh pada agama. Tutup habis masjid. Tahulah, tengoklah macam ni. Doalah mudah-mudahan bagi kesedaran khasnya pada orang yang duduk hadapan, bukan frontliner doktor tu kan. Frontliner tu. Tapi orang pemuka, orang yang duduk dalam bab agama ni, pengurusan agama ni macam mana nak sedar balik masyarakat. Supaya sedar balik apa yang sepatutnya mereka sedar balik pada agama Islam, jangan duduk dalam kelayan dah. Wajib bertobat daripada apa kita buat kedudaan apa yang salah tu. Baik, jadi bila hak dia masih baki, fayudfa'u nasibul mayyit liwarisihi, diberikan habuan mayat kepada pewaris, wa in kana huwal muzakki, sekalipun kana huwal muzakki, mayat tu sendiri, waris tu sendiri, dia sendiri yang memberi zakat. Dia bagi zakat, antara yang diberi zakat tu orang yang mati tu. Bila mati tu dia pewarisnya salah seorang, dia adik-beradik, dia abang ke, dia pak menakan ke. Nanti harta tu balik dapat ke dia sekalipun. Pasal orang mati tu yang asalnya dia adalah sebahagian daripada asnaf, tetap berhak pada dia. Jika waktu wajib orang tu bayar zakat tu, dia sebahagian daripada asnaf tersebut. Baik, wala yusarikuhum qadimun alaihim wala ghaibun anhum waqtal wujubi. Dia tak berkongsilah akan mereka ni orang mustahikin, qadimun alaihim, orang yang datang atas mereka. Ni orang ahli zakat ni, mustautin, mukim sini. Dia tengok,
datang fakir miskin 2-3 orang masuk dalam kuliah kita, dia duduk tempat kita, ambil cari habuan zakat. Adakah mereka ni boleh kongsi untuk kalau yang datang ni fakir miskin dah ada 10 orang misalnya. Masuk pula 2 orang fakir miskin. Adakah akan dijumlahkan 12? Kata dia 2 orang yang datang tu tak berkongsi dengan apa yang waktu wajib tu. Dia orang dalam senarai. Dia tak boleh kongsi pasal yang ni baru datang. Yang tu dah memang ada sini. Pada waktu wajib tu dia memang dalam asnaf dah. Yang ni baru datang untuk jadi asnaf. Kalau dia masih baru datang tu, siapa yang baru wajib baru zakat pada masa tu? Masa baru datang tu, baru dia termasuk dalam senarai orang-orang yang boleh berhak zakat. So, kalau kita berarti tu, sistem Islam ni, macam mana? Detail ni, kemas ni, masuk, keluar masuk ni, macam mana? Terperinci ni. Lebih terperinci daripada custom yang duduk dekat airport tu. Yang tu kena sogok lepas. Wah, biaya ni. Bukan saya cakap, memang lah cakap kan. Polis PDRM yang buat sebuah tangkap ni. Lepas tuan. Sultan Islam macam mana? Masuk fakir miskin pun kira. Apa orang masuk, apa orang keluar. Yang ni, dia baru masuk ke yang dah lama masuk. Yang ni lagi berhak pasal dia dah lama. Masuk wajib zakat, orang ni memang sedarai. Yang ni masuk wajib, dia tak masuk lagi dalam kuliah ni. Dia tu. Dia macam ada microchip kat tangan. Masuk dia ni, masuk lain ni, dia masuk dalam kampung. Dia ni dalam sedarai, tak masuk sedarai. Dia punya sistem tu. Walaupun katalah zaman tu tak ada komputer. Tapi dia punya kepakaran menilai siapa masuk keluar tu. Sangat detail. Sistem ni kan, kita kalau tak biasa tengok, kita tak tahu ulama-ulama dulu pakar. Saya pergi India kan, Tok Guru punya sistem. Saya pergi India. Dia dah latih anak murid dia. Anak murid dia boleh pantau dan boleh masak berapa masakan yang secukupnya untuk berapa orang yang ada dalam kawasan 4 orang tu. Dia boleh tahu berapa orang keluar, berapa orang masuk. Dia tak akan masak lebih. Dia akan masak memang cukup-cukup ngam-ngam. Takkan ada yang buat. Untuk bayang tak, pakar tak pakar ni. Saya duduk sana berapa kali lah. Ada 4 tahun saya dah duduk bulan puasa Ramadan, sebulan-bulan duduk sana. Saya tengok kepakaran mereka, saya angkat tangan. Guru saya pun yang dia ajak saya pergi India tu. Dia pun kata, saya pun sampai sekarang saya tak tahu macam mana Syekh dah ajar anak-anak murid dia untuk cari kepakaran tu. Dia boleh pantau macam mana orang masuk, orang keluar tu. Dia boleh cam tuan-tuan. Kenapa? Macam mana cara dia ambil maklumat tu. Macam mana duty Syekh bagi tu. Dan tu saya kena pergi belajar tu. Kena belajar. Cara dia sistem tu. Tak bayang. Kita kalau kedua hari tak. Dia sistem. Masak je. Tak tahu orang tak main. Ya? Habis. Beda habis kampung. Berangat seminggu tak habis. Habis-habis gula yang sekonin. Itu jadi sekonin tak boleh. Basi buang melambak itu ya. Itu yang rajin buat sekonin tu. Yang selalunya buang basi ya. Habis-habis tadi longgok makan kapi. Pagi Ustaz dengan rumah. Longgok tu bagi pun ke 5 petang. Dekat nak basi ya. Nak makan malam. Maghrib dah habis Ustaz. Lempar parit je. Kita mesti kenuri. Buang. Hukum apa? Budak tapis buang masih makan. Padahal demo ni tak habis. Baju saya buat ajak itu. Masanya budak tapis. Bagi buat pun demo je lah. Bagi buat. Kalau dia mu'alih. Wala ghaibun nahum. Itu juga orang yang ghaib daripada mereka pada waktu wajib. Kalau dia ni mustatil. Nabi dia pergi rumah ziarah. Saya bagi contoh dia pergi rumah pak tua dia, rumah dia sakit. Dia ni sebagian daripada asnaf. Ada orang yang wajib zakat. Masa dia wajib zakat tu, dia tak ada dalam ni. Dia ghaib. Dia pergi keluar daripada kawasan. Lepas tu bila agi-agi, dia tahu dia balik. Dia tak. Padahal masa wajib zakat tu, dia tak ada di sini. Orang ni ada masuk. Dia tak kongsi. Pasal dia baru datang. Fa'izadu ala salasatin lam jamliku illa bil qismah. Dan kalau lebih setiap satu asnaf tu 3, kata dia lam jamliku illa bil qismah, mereka tak tahu dia dapat melainkan dengan qismah, dengan bahagi ataupun dengan kaedah pembahagian, dengan kaedah undian untuk tengok siapa yang lebih layak dan keluarga yang besar untuk mendapat amal. Habis sikit. Wala yajuzu limal kinnatu zakati an baladil mal.
Yang ni pun masih hukum cerita bagi sendiri. Kalau bagi sendiri, kata dia, tak harus bagi pemilik harta zakat. Dia memindahkan zakat daripada negeri harta dia. Harta dia ada kat mana, dia tak boleh pindah. Yang ni masalah zakat harta. Zakat harta memang kalau kita bela lembu kat sini, zakat tak boleh keluar daripada kawasan. Yang kalau lembu dia kena zakat. Kalau padi apa semuanya dia tak boleh bagi. Kalau bagi zakat bayar individu cara personal, sendiri bagi, dia tak boleh pandai-pandai pindah zakat daripada tempat yang tempat dia duduk. Okey dah. Kalau bagi pada majlis agama, ikutlah majlis agama nak bagi mana. Majlis agama, kerajaan dia ada kuasa besar tu. Tapi kalau bagi sendiri, kita tak boleh memandai-mandai pindah zakat daripada tempat kita kepada tempat orang lain, daripada tempat harta kita ada. Walau ila masa pati qaribatin, sekalipun pada jarak yang dekat. Ni orang swasta akan apa? Taman apa sana? Masuri. Jauh sikit. Dekat masjid Andor tu sebelah. Nama lupa dah taman. Batu Berangkai. Tak boleh pandai-pandai yang kuliah sini pindah kuliah kedua, kuliah ketiga dah. Nak sebut Andor. Kita kalau hari ni tak boleh mana-mana. Melainkan kat sini tak adalah. Sini semua orang ini. Tak ada siapa boleh berhak zakat. Bawa pindah. Bawa pindah kamu sebelah. Orang sebelah pun elit je. Sebelah. Tak boleh berpindah pada kampung lain. Melainkan jika yang terdekat ataupun yang kat kita ni tak ada senang baru boleh pindah pada kampung lain. Walau tu jizi'u. Dan kata dia tak memada. Bila tak memada kalau bagi kat kampung lain, payah betul oleh. Cuai. Tak ikut SOP. Bahasa mudah SOP tak. Tak ikut SOP. Waladamul qimah fi ghairi mali tijarah. Dan tak boleh bagi harga. Dalam kaedah kita mazhab Syafi'i tak boleh bagi harga lain daripada harta tijarah. Kalau zakat perniagaan, menegakan melekat, zakat bukan keluarkan melekat. Bukan. Walaupun ada orang menegakan melekat, dia keluar zakat bayarkan melekat. Tak. Kaedah zakat ni bab niaga je. Niaga apa pun yang istilahnya ada batu benda perniagaan. Kalau bab niaga, kita dah belajar lah bab perniagaan ni mana kena zakat. Dia tak boleh keluarkan barang perniagaan, tapi dia kena keluar harga. Nilai. Tapi kalau zakat lembu, dia tak boleh bayar nilai, dia kena bayar lembu. Itu kaedah dia. Itu usul kaedah dia. Itu dia kata, tak boleh bayar zakat. Tak boleh bayar dengan harga pada lain daripada harta perniagaan. Harta perniagaan saja yang boleh bayar dengan nilai. Lain pada harta perniagaan, kalau buat padi, tak boleh bayar dengan nilai. Tapi bayar dengan padi, itu asal. Ada perbincangan pun kita dah bincang banyak. Asal hukum kita sini. Wa nukila an Umar wa Ibn Abbas. Dan dipindahkan daripada pendapat daripada Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu dan Ibn Abbas, Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhum jawazu sarfi zakati ila sinfin wahid. Kita harus mentasarruf mengagihkan zakat kepada satu orang. Ini bab apa ni? Bab terakhir ni. Ila sinfin wahid. Wa bihi qala Abu Hanifah, dan dengan pendapat ni berkata oleh Imam Ahmad. Boleh. Jadi kita duk bagi pada seorang yang bagi miskin, maksudnya ada juga ulama katanya kalau ambil ni riwayat daripada Sayyidina Umar sendiri, Ibn Abbas. Yang ni adalah antara fuqaha di kalangan para sahabat. Memang ada pun dalam mazhab kita, tapi dia bukan pendapat yang utama yang dipakai yang jumhur ulama. Tapi ada pendapat-pendapat yang terpencil yang kata boleh. Jadi dalam situasi kita ni kalau ikut yang boleh pakai, pasal memang tak munasabah nak bagi satu gantang beras untuk hantar nama zakat tu bagi sampai 3 orang. Tak munasabah. Munasabahnya seorang je lah. Wa yajuzu indahu naklu zakati mal karaha, dan harus berserta dengan dia memindahkan zakat berserta dengan makruh wa dafu qimatiha wa aini mali tijarah. Macam mana pun pindah daripada Sayyidina Umar juga dan Ibn Abbas, dia kata boleh memindahkan zakat berserta dengan makruh daripada tempat kita kepada tempat lain. Kata Sayyidina Umar dan kata Abdullah bin Abbas, dia kata sah tapi makruh. Tapi bukan asal jumhur kita, bukan kaedah kita dalam mazhab tadi. Wadahu qimatiha wa aini malin. Dan juga boleh
bagi harga, 6 boleh bagi ain mali tijarah. Kalau mereka ke melekat, bayar ke melekat. Boleh. Pendapat Sayyidina Umar dan pendapat Ibn Abbas. Jadi dapat kita dalam mazhab Syafi'i kalau do'if lah. Memang ada, tapi tak ada keadaan kita ikut mazhab Ibn Abbas dan mazhab Ibn Umar atau mazhab Sayyidina Umar. Sebab pendapat mereka dan ijtihad mereka, kaedah mereka, istibat hukum kita tak tahu macam mana. Ada pendapat ni, suruh pendapat tu, tapi bila tak disiplinkan kepada kita bagaimana untuk ambil kaedah, nak amalkan kaedah pada mereka ni, dari segi kaedah teruzur kita nak ikut mereka. Kalau ada dalam mazhab kita atas yang ada pendapat yang berikut kaedah-kaedah dalam Imam Syafi'i ni yang kata boleh, kita bukan ikut atas mereka ni, tapi ikut di atas kaedah ulama kita dalam mazhab. Tentu pun ada detail dia, hukum hakam yang berkaitan dengan mazhab ni. Dan pun asal kaedah kita, pendapat jumhur yang asal yang jadi kaul muktamad dipakai dalam mazhab itu adalah lebih diutamakan daripada yang pendapat lain. Kita ada disiplin tak peramal. Walau aqwaha li kafirin aw man bihadiqun aw hashim aw ghaniyin aw muktafa bi nafaqatin qaribin lam yujdi. Yang ni dia sebut siapa orang-orang yang tak boleh terima zakat. Pecah belah nanti. Kalau ada mufti-mufti pasti mendengar yang kata boleh zakat bagi orang kafir, kitab terang-terang ada tak boleh. Kalau bagi juga tak sah. Cuma kalau kita ayat dah bagi pada dia, kalau dia agih itu bukan dosa kita. Salah tu salah pada mufti pasir dengung yang tak faham dengan urusan. Selesai tu? Allah. Ada soal? Saya perjalanan zakat yang bagi tak dipindah kawasan. Ya. Kalau pakai itu, mereka itu dikirim untuk orang ini, untuk mereka. Dan sekarang itu dia lah. Pemerintah boleh buat. Kalau pekerja menteri tak boleh. Persendian memang kaedah dia dalam Korea. Keutamaan dalam Korea. Istilah Korea ni mahalah Jumaat. Kalau sama sini Jumaat, siapa yang hari Jumaat sepadan di mana? Sepadan. Ni sepadanan kita dulu. Beri keutamaan kita dulu lah. Yang ni lah hak jiran yang paling besar tu. Lepas tu tak ada sini jawab semua orang sedang tak ada yang sedang baru boleh pindah. Itu kaedah kita. Itu kaedah pengagihan bagi sendiri. Yang ni lah dia punya display SOP tu. Kalau bagi pada kerajaan, boleh je. Kita bagi bayar pejabat agama apa. Dia pun nak bagi dekat Johor. Macam tu. Ikut ML. Dia nak bagi Pekelah Hulu. Dia pun ada pondok. Dia tak ada pondok. Dia bagi ikut ML. Pasal itu pemerintah dia ada kuasa besar. Kita di atas kaedah bagi sendiri, kita terbatas di atas SOP dalam kaedah buat. Tadi orang dengar apa bayar zakat tu digalakkan sebelum kita keluar dari jemaah. Itu kelakar sikit. Kalau mereka pun boleh faham tu, bukan kita je dah kelakar. Zakat bukan seperti dia bukan. Dia haul ni, kalau dia berniaga dia bulan berapa, bukan mesti dia Disember. Kalau dia berniaga baru bulan November, pasal apa baru lepas PKP tu baru berniaga, baru berniaga kan. Baru boleh buat berniaga, dia kerja dah kena buang apa, baru berniaga. Lepas tu digalakkan bayar zakat sebelum 31 Disember. Benar maklumat, kata apa benda. Untuk elak cukai. Supaya dapat. Elak cukai tu. Kurangkan cukai. Pelik kata pelik. Dia cukai bukan dalam ajaran Islam, tapi dia sibuk buat cukai tu dengan masalah zakat. Benda tak ada. Satu lagi Ustaz. Yang zakat Johor. Ya, orang sini bayar di sana. Itu dong gaduh juga dengan apa. Tu memang ada mufti-mufti yang pening-pening sikit tu. Asal kaedah dia negeri tu negeri lah asal kaedah kan. Dia atas pentadbiran negeri, dia memang ada peraturannya tu. Tapi ada mufti-mufti Pasir Dengung untuk khasnya, dia hantar wakil dia elan mana geng-geng dia tu yang duduk Sabah, Sarawak pun disuruh bayar zakat dia. Salah tu. Kalau ikut nama negeri, boleh ambil tindakan. Memang ada elan macam tu kan. Ni kalau ikut tak boleh tu. Pasal dia menyalahi protokol. Banyak negeri sebenarnya bukan Johor. Saya tu tahu negeri Pasir Dengung ke. Kalau Johor sebenarnya utara dan selatan. Pasir Dengung tu tanya lain dia. Pasal kaedah salah. Pasal itu istilahnya kita bayar pada pejabat agama yang bukan tempat kita duduk. Kita pemerintah di atas sultan tempat kita duduk. Tu asal kita lah kan.
kata orang tua di mana bumi pijak, mana itu langit dijunjung. Maksudnya mana kita duduk negeri itu, pemerintah tu tak kita taat. Itulah bahasa mudahnya. Dia suruh bayar kat dia. Pasal ada orang kat sini lagi berhak untuk diberikan zakat, mana dengan negara luar. Kenapa bagi kat negeri asing pula? Dia pun ada zakat ahli dia mel. Itulah. Kita ikut macam dia nama dia bukan dapat nak dia bulan-bulan duduk dia pakai pilih buat tu. Jadi kita ikut apa yang dia bagi. Tak boleh. Pasal janganlah ikut orang sivil, dah tahu dia sivil. Kita pun sivil samalah. Baik kita bagi kat dia, dia bagi orang sivil, tak ada masalah kat kita pasal dia yang salah. Lepas dah tanggungjawab kita. Tapi kalau kita pun ikut dia yang sivil, kita pun sivil sama macam dia. Orang tu kena mengaji kita betul. Tak boleh lah tu. Tak boleh. Pasal orang yang memang bukan berhak, asalnya kita bagi pergi jumpa apa cakotiau, yang taufu. Bagi zakat kat dia cakotiau. Maksud cakotiau tu orang ke Islam lah maksud saya tu. Tak boleh. Betul majlis agama senarai ni boleh macam mana? Tak boleh. Dia istilahnya kita bukan Islam menyanggah fatwa. Dia orang tu yang menyanggah fatwa. Dia orang tu yang tak ikut peraturan yang ada dalam kitab yang disebut oleh ulama. Dia orang sanggah fatwa tak bisa kita cakap tak ikut pendapat dia, dia kata kita sanggah fatwa. Boleh dakwa lah tak? Kalau ikut katakan bodoh lah. Boleh tak? Dia sebab orang yang tahu. Berdakwa dia orang. Bersalah. Kita timur memang doyan. Golek luka, digolek luka. Tunggu kita jadi menteri lah tu. Tak ada orang yang nak jadi menteri. Susah kan. Nak ubah pula elemen yang dia orang dah buat. Tukar pula menghadap tuanku pula. Bukan senang lah. Jadi masing-masing siapa yang bertanggungjawab tu, tangguhlah, jawablah itu. Satu pesan ulama-ulama kita, satu guru kita. Apa? Kita tafaqahu qabla an tusawwadu. Kamu ngajilah bagi pandai sebelum kamu jadi pemimpin. Kenapa? Jadi pemimpin kau dapat undang-undang yang menyanggahi daripada kaedah bersyarak. Kan tak haru firmu namanya itu. Disirahnya telah zalim kerana telah berhukum selain daripada apa hukuman yang Allah telah tetapkan. Untuk nak ubah tu pula bukan senang tu. Itu yang nasihat pada ulama kita tunggu kita apa? Sebelum nak jadi pemimpin, sebelum nak jadi guru mengajar, sebelum nak jadi mufti, sebelum jadi guru apa-apa pun nak duduk. Sebelum jadi pemimpin, mengaji tu. Zaman kita banyak orang ngaji akademik, ngaji agama tak ngaji, jadi dia buat ikut keluar otak dia. Dia tak mengikut macam mana kaedah yang ada dalam Islam. Hati-hati lah. Tentulah. Orang tak nak pelihara semua. Yang pun dengan kita ni bertahan-tahan tu. Dan minta juga orang tak atas tu. Dengan topik hidayah Allah Ta'ala ihsan dia kepada kita. Bagi kita semua jalan yang betul. Kita mau minta jalan betul supaya jalan kita dikalahkan dengan betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nabiyana min hidayah kama nawwal al-ardh min syarika wa al-ardh برحمتك يا رب العالمين وارزقنا رحمة المسكين وحفظ المرسلين والأمل بالله من قرن وسلم تسليما على جميع الأنبياء